Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya kita akan menyediakan video yang kedua, iaitu bagi topik import 3D model and work program in working file, dan juga how to create ataupun import subset to map with task. Okey, pertama sekali kita perlu open lah software Autodesk Navisworks Manage, and then seterusnya kita perlu append model yang kita nak simulate, jadikan sebagai construction model lah. Pertama, pergi dekat home tab, bawah panel project, pilih append, and then pilih model yang kita nak. Contoh kat sini ada dua model lah. Pilih model architect dan juga structure. Okey, bila kita dah import, kita select sikit, kita buat semakkanlah sedikit adakah kedudukan kedua-dua model ini berada pada satu koordinat yang sama ataupun tidak. Cara dia adalah caranya adalah kita hide salah satu model. Contohnya kat sini saya hide model architect. Pergi dekat selection tree. Kalau untuk kita adakan decoupable window selection tree ni, kita boleh pilih sama ada pilih dekat home tag, bawah panel select and search, pilih selection tree, ataupun kita boleh juga pergi ke view tab, bawah panel workspace, and then pilih decoupable window selection tree. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak import workspace yang telah disediakan oleh pihak unit BIM lah. Mana kalau kita menggunakan workspace tu lagi senang lah. Okey, balik kepada topik tadi, macam mana kita nak semak kedudukan kedua-dua model tersebut, adakah dia duduk dia berada pada koordinat yang sama ataupun tidak. Okey, contohnya architect, saya hide model architect. So tengok kat sini, model structure berada pada ni, pada keadaan sekarang lah. Okey, kalau kita hide pula model structure, tengok kat sini, dia berada pada kedudukan yang sama lah. So model ni adalah okey lah, boleh kategorikan sebagai okey. Kita semak sebentar lalu, kemungkinan ada kecacatan pada model tersebut ataupun tidak. Okey, secara overall model ni adalah okey lah. Okey, bila kita dah import model ni dan didapati model ini dah okey, so kita save lah dahulu file working file ni sebagai file project lah. Cara dia, pergi dekat navigation button, pilih save as, and then cari lokasi yang kita nak simpan file working file ni lah. Okay, and then kita untuk naming, kita pilih salah satu naming pada model. Kalau kat sini saya pilih contohnya model architect. Okay, cuma kita ubah sedikit lah, sebab ini bukan
kita save sebagai model architect, tetapi kita save sebagai model coordination. So dekat depan ni kita ubah sedikit CD bermaksud coordination lah. And then dekat belakang ni kita letak sebagai CH CS 18 05 02. Okay, and di sini kita buang lah. Oh ni kalau keluar macam ni sebab saya dah ada save menggunakan nama ni, so saya yeskan lah. So bila kita dah save file tersebut, dia akan appear dekat sini lah nama file bagi projek ni. Ok, bila kita dah import dan save model tersebut sebagai file projek, langkah seterusnya adalah kita perlu masukkan template workspace. Cara dia, kita pergi dekat cara dia pergi dekat ya. Cara dia, kita pergi dekat view tab and then pergi dekat load workspace, bagi more workspace, and then kita cari lokasi kita simpan template tersebut. Sini pilih workspace construction simulation. Ok, sekarang kalau tengok kat sini dah ada lah workspace bagi construction simulation lah. Antara dokumen window yang kita akan guna adalah selection trees, dokumen window set, find item, dan timeliner. Ok, bila kita dah import template workspace, so langkah seterusnya adalah kita nak import work program, kan? Ok, caranya adalah kita on kan dokumen window timeliner, and then kalau kat sini dia dah ada ni. Ok, saya akan tunjuk daripada Cozin. Ok, cara dia pergi dekat timeliner. Ok, dalam timeline, dokumen window timeliner ni ada 4 tab yang penting lah. Kat sini first tab adalah tab task. Kat sini tab ni adalah digunakan untuk kita melakukan kerja-kerja mapping model ke dalam work program lah. Kat sini medannya.
Okey, untuk tab data source pula digunakan untuk kita import Microsoft Project ataupun work program yang dibekalkan oleh pihak kontraktor lah. Kat sini terdapat beberapa type lah yang kita boleh guna, tapi untuk sesi ni saya akan gunakan Microsoft Project. So kita boleh pilih Microsoft Project 2007 hingga 2013 lah. Okey, tab lain ni kita maintain je. Lagi satu tab yang penting kat sini adalah tab simulate. Tab simulate ni macam mana kita nak kontrol ataupun kita nak tetapkan setting bagi kita nak keluarkan maklumat dekat sebelah kiri ni, maklumat work program yang kita ingin view dalam video 4D simulation lah. Okey, untuk kita import work program, langkahnya adalah pergi dekat data source tab and then pilih add, pilih Microsoft Project 2007 hingga 2013. Okey, bila dah tekan buat button tu, kita perlu carilah lokasi work program. Okey, pilih work program yang kita ingin gunakan lah. Okay, bila keluar paparan field selector ni, kita tekan OK. Okey, bila kita dah import, tetapi kita semak dia, tengok dekat task ni dia masih belum ada lah. So cara untuk kita adakan dia, langkah terakhir untuk kita adakan dia adalah kita refresh, pergi dekat data source and then under refresh button kita pilih all data. Okey, bila dia keluar paparan macam ni, iaitu refresh from data source, kat sini dibagi dua pilihan lah. Satu, adakah kita nak rebuild task hierarchy ataupun kita nak synchronize. Rebuild ni kita nak buat daripada mula lah, maknanya untuk hasilkan 4D simulation ni kita masih zero lagi, belum ada work program. Manakala untuk synchronize ni untuk yang dah ada work program. Contohnya 4D simulation tu kita dah buat and then kita nak import work program yang baru, so kita pilih synchronize lah. So untuk sesi ni kita pilih rebuild task hierarchy lah, sebab masih daripada permulaan kan. Okay, so dia ambil masa sedikit. Bila kita dah refresh tadi, so kita boleh semak adakah dia dah ada. Kalau tengok kat sini dah ada lah. Okey, bila dah ada work program, kita seterusnya kita create ataupun import set untuk tujuan kita nak mapping ke dalam task dalam work program lah. Okey, untuk kerja-kerja import set ataupun kemas kini set, kita buat sementara waktu kita hide dululah Lockable Window Timeliner. Yang perlu kita gunakan ada Lockable Window yang akan digunakan adalah selection tree, Lockable Window Set, and then last sekali find item. Okey, kalau tengok dekat paparan asal ni, dekat Lockable Window Set ni, dia masih belum ada template set lah. So cara untuk kita import template set, cara dia pergi dekat Workable Window Set and then pilih dekat bahagian atas sebelah kanan Lockable Window Set,
kita pilih button ni, and then kita pilih import source set. Okay, and then kita cari lokasi set yang disediakan, yang sediakan lah. Okay, untuk sesi ni template set yang akan digunakan adalah dua lah, iaitu template set architect. Okay, satu lagi adalah template set bagi structure. Okay, bila kita dah import template set bagi architect dan structure, langkah seterusnya adalah kita perlu kemasuki ni lah, sebab kemungkinan template yang kita import tadi, template set yang kita import tadi, kemungkinan dia tidak dikemasuki ni lah. Nak tahu dia dah kemasuki ni ataupun tak, contohnya saya pilih salah satu komponen dekat folder architect ni, set architect. Okay, and then kita tengok dekat dockable window find item, adakah dia dah update ataupun tak. Kita tengok kat sini. Bila saya pilih komponen roof, didapati dekat find item ni dia pilih select kedua-dua model maknanya untuk model architect dan structure sekali. So padahal set roof, komponen roof ni hanya ada dalam model architect. So kat sini kita tahulah bahawa set ini dia perlu dikemasuki ni lah. Okay, cara untuk kita kemasuki ni saya akan tunjuk Okay, first kita perlu go through satu-satu lah, satu-satu komponen set ni. Okay, kita mula dengan bagi model architect kita mula dengan komponen roof. Cara dia adalah kita pilih komponen roof, and then pergi dekat find item, ke window find item, and then kita select architect, model architect So jangan lupa kita pilih dekat value ni, kita semak lah. Kemungkinan berlaku pertukaran tu adalah tak sama value dengan yang kita namakan ni Kalau kat sini dia dah ok, value roof, and then komponen yang kita select pun roof. So seterusnya kita find all. Ok, kita tengok kat sini dekat scene view ni dia dah select lah. So langkah seterusnya selepas find all, kita right click pada komponen roof. Kalau dia keluar macam ni, langkah seterusnya yang kita perlu buat adalah right click dekat komponen lain, and then kita right click sekali lagi dekat komponen asal, baru boleh update. Itu masalah masalah software lah. Ok, lakukan cara-cara step-step tadi untuk kesemua komponen lah. Ok, room ni. Okay, sebelum tu amalan terbaik adalah jika kita dah lakukan update komponen set ni, baiknya kita hide lah komponen yang kita dah
update tadi, untuk membezakan yang belum update, komponen yang belum update dan komponen yang dah update. Okay, kalau kita tengok kat sini ROM ni kita tak gunalah. Ini data yang sementara digunakan oleh pihak arkitek lah semasa nak modelkan model arkitek. So kita tak terlibat yang ni. Okay, untuk door kita pilih door. Window frame, window, kemasuk, railing, fitting. Caseword. Okey, seterusnya kita akan buat untuk set. Okey, untuk set struktur kita mulakan dengan file, komponen file. Okey, dekat bawah window find item ni kita pilih model struktur lah, and then kita find all, and then right click sama macam tadi kita buat untuk kesemua komponen set ni lah. Okey, update stamp. Okey, untuk stamp ni kalau kita tengok bila kita find all, dia didapati naming untuk stamp ni digunakan untuk kolom bagi model ni. So ini naming semasa sesi modeling lah. So untuk kita bahagikan kepada stamp, cara dia adalah kita perlu go through by level lah, sebab naming komponen ni yang digunakan adalah structural column. So untuk tu kita nak letak stamp tu untuk bahagian bawah sahaja kan. So cara dia pergi dekat bawah, kita expandkan model struktur, and then pilih aras 001 aras asas, find all. So dia akan pilih untuk level tu sahaja. So bila dah find all, kita dah tengok sama seperti yang kita nak. So kita right click, update lah, update, and then hide. Okay, ground beam pun sama. So kita perlu expand juga. Okay, kita boleh semak satu-satu lah. Okay, dia berada pada arah satu. Okay, find all. Okay, ground slab.
Ground slab pun sama. Ground slab dia akan select semua tingkat lah. So kat sini kita perlu pilih pada aras yang betul lah. Okey, kita pilih aras 1 sebab dia pada aras 1 lah. Okey, seterusnya structural framing aras 1 tak. Okey, ini naming oleh semasa kita follow naming model arkitek lah ni. So dia berada pada aras bumbung koridor. Find all, klik update. Okey. Okey, untuk kolom structure kolom kita untuk aras 1 kita perlu pilih aras 2 kot. Aras 1 lah. Okey, aras 1. Okey, structural framing aras 2. Structural framing aras 2, kita perlu pilih 2 aras ni. Okey, update. Okey, seterusnya slab aras 1. Slab aras okey, ini untuk slab aras 1 lah. Okey, untuk kolom aras 2, baca kolom aras 1 dah hide. Tengok satu kolom aras 2. Okey, so cara framing aras bumbung, saya pilih aras bumbung. Okey, tengok kat sini kita ada slab aras 1, kita tak hide kan. Okey, bila dah siap tu, okey, slab aras 1. Okey, saya dapati kat sini terdapat rem kita tak masukkan. Okey, dapati rem kita tak masukkan. Adakah rem ni komponen rem ni ataupun
aktiviti bagi RAM ni diasingkan daripada slab ataupun tak. Kita tengok dekat timeliner. Okay, dekat work program, adakah RAM tu dimasukkan bersama slab ataupun tak. Ok, kalau tengok kat sini dia dah pecahkan lah slab item lain, and then RAM item lain. So dekat set ni kita perlu tambah satu lagi lah, RAM. Ok, cara dia, kita nak buat set baru, cara dia adalah kita pilih salah satu komponen RAM ni, and then kita pergi dekat selection tree, kita tengok nama dia apa. Ok, pergi dekat selection tree, bawah item, bawah model structure tu. So dia akan mention lah lokasi RAM tu. So pergi dekat komponen RAM, right click, and then copy name, and then bila dah copy name, pergi dekat find item, the global window find item. Pada value ni kita tukar kepada Ctrl V, kita tukar kepada RAM, and then find all. Ok, dia tak keluar sebab saya dah pilih untuk aras ni saja. So better kita pilih aras model structure. So dia akan select semua. Ok, bila kita dah find all, dah tukar value dekat RAM ni, ok, pergi dekat global window set, save ses. So kita namakan RAM. Ok, bila kita dah hasilkan RAM, ok, and then didapati masih ada beberapa komponen yang belum kita kemas kini ke dalam set kita lah. So kalau tengok dekat sini, kita ada komponen pipe, rainwater dam pipe, dan juga roof. Ok, pertama kita nak kemas kini. Kalau ada case macam ni, caranya kita nak kemas kini adalah, pertama kali kita pergi dekat template bagi set tadi, bawah model architect, kita unhide dahulu komponen roof, and then kita tengok apa nama komponen yang belum di select tadi. Ok, tengok kat sini. Tengok kat sini, komponen yang belum di select adalah name dia roof soffit. Oh, maknanya yang asal dekat kriteria kita tetapkan tu, dia tak ada roof soffit. So kita kena tambahlah satu lagi row untuk roof soffit. Cara dia bagi kita expand, ini tetapkan. Yang ni boleh pilih contain ataupun equal. Ok, and then pergi dekat pilih komponen yang tertinggal tadi, and then pergi dekat the global window selection tree, right click, copy name, and then pergi dekat value, Ctrl V. ok, and then last sekali kita right click, or pilih all condition, and then find all. So dia akan select semua.
So last sekali kita update, right click, update. Okay, and then kita hide. Okay, okay, seterusnya kita tinggal kat sini. Kita tengok rainwater pipe. Okay, untuk yang ni kita tengok dia berada pada satu aras. So selain pada kaedah kita select satu and then pilih copy name kat sini, kita boleh juga guna kaedah selection set. Selection set ni kita buat secara manual lah. Kita select secara manual dekat sini and then right click, kita save sebagai save selection. Cuma kekurangan set menggunakan kaedah selection ni, dia template ni kita tak boleh guna untuk another project lah. Kita boleh guna komponen set yang kaedah selection set tu hanya untuk projek ni saja. Itu kelemahan dia lah berbanding dengan kaedah save search tu. Okey, yang ni saya akan tunjukkan kaedah kedua lah, gunakan selection set. Cara dia, kita pergi dekat view point tab and then pilih bawah panel camera, pilih perspektif ni, kita pilih autographic. Nak make sure kita dapat lihat keseluruhan model lah. So, kalau tengok kat sini, dia dah select and then kita pilih salah satu pandangan lah. Okay, ini adalah bagi memudahkan kita nak select keseluruhan komponen yang kita nak, tak nak ada tertinggal. Okey, bila kita dah setting view yang cantik, okey, cara dia adalah pergi dekat home, bawah panel select and search, kita pilih kaedah select box macam architect lah, macam AutoCAD lah kan. Okey, cara dia kita pilih klik button kiri mouse tu and then kita drag, hold, drag and then kita lepas. So dia dah select lah. Okay, kita tengok dia dah select. Okay, bila dah select, pergi dekat local window set, right click, save, pilih save selection, bukan save search sebab kita buat manual. So kita namakan dia, sebagai rainwater pipe. Okay, and then last sekali kita hide. So kat sini bila kita semak dah tak ada lah. Kita berjaya jadikan model kesemua model tersebut dalam bentuk set lah. Save. Okay, bila kita dah lakukan kemasukan ini dan hasilkan set, kita perlu susun lah mengikut disiplin. Contoh RAM, kalau ke RAM kita letak bawah architect bawah structure kan. Okay, and then rainwater pipe bawah komponen architect. Okay, and then kita unhide all kalau dah siap. Okay, okay, bila dah siap, video seterusnya akan menyentuh topik macam mana kita nak mapping work program dengan
3D model. Itu kita akan lihat dalam sesi seterusnya, iaitu untuk video ketiga lah. So untuk video yang kedua cukup setakat ni dahulu. So kita jumpa di next session. Assalamualaikum.